Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Diharap kamu semua berada di dalam keadaan sehat walafiat. Tajuk pembelajaran kita hari ini ialah kata dasar. Jadi untuk itu cuba buka muka surat, buku teks bahasa Melayu jilid 1, muka surat 73. Tajuknya ialah kata dasar. Sebelum itu kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan kata dasar. Dalam buku teks itu di bahagian info bahasa, bahagian bawah tu ada dinyatakan apakah yang dimaksudkan dengan kata dasar. Jadi kata dasar ialah bentuk kata yang boleh menerima imbuhan, yang boleh menerima imbuhan atau yang boleh mengalami proses pemajmukan dan juga penggandaan. Maksudnya ialah kata dasar ini ianya boleh menerima imbuhan. Tapi kalau kata dasar saja ia boleh menerima imbuhan. Dia tidak menerima imbuhan, tetapi boleh menerima imbuhan ataupun mengalami proses pemajmukan. Sebelum ni kita dah belajar apakah dia contoh-contoh kata majmuk. Contohnya jalan, raya. Jalan itu ialah kata dasar, raya itu pun kata dasar. Bila digabungkan dia jadi ayat kata majmuk, iaitu jalan raya. Dua kata dasar digabungkan dia akan menjadi kata majmuk. Kemudian kata dasar ini boleh menerima imbuhan. Contohnya tengok bawah tu. Kata dasar dia ambil. Bila menerima imbuhan meng, dia jadi mengambil. Mengambil. Kita mesti mengambil tindakan. Contoh ayat dia. Okey. Kemudian contoh lain, datar. Datar. Bila menerima imbuhan akhiran an, dia menjadi dataran. Kawasan dataran itu sangat luas. Jadi kata dasar ini boleh menerima imbuhan awalan dan juga boleh menerima imbuhan akhiran. Letak imbuhan yang diletakkan di awal kata dasar itu ialah imbuhan awalan. Imbuhan yang diletakkan di akhir kata dasar ialah imbuhan akhiran. Dan kata dasar juga boleh menerima imbuhan, satu lagi namakan imbuhan apitan. Contohnya kata dasar baik. Jadi baik itu bila dia menerima imbuhan apitan boleh jadi kebaikan. Kebaikan. Kata dasar dia baik, menerima imbuhan ke dengan an. Kebaikan. Baik, kita lihat muka surat 73 tadi. Tajuk dia hak bersama. Di dalamnya kita lihat nanti yang manakah yang dinamakan kata dasar. Hak bersama. Kita lihat dialog di antara Saiful, ayahnya dan juga jiran-jirannya lah. Kita lihat situasi 1. Kita lihat ni ayah dia cakap, ayah Saiful cakap. Saiful, bukankah kamu hendak bermain di taman permainan? Oh, saya membatalkan hasrat. Saya itu ayah
Alat permainan banyak yang telah rosak. Rumput pula panjang. Jadi kalau kamu lihat di sana, ayat yang ditulis dengan warna merah itu contoh kata dasar. Ya, alat perkakasan lah. Rosak, panjang. Ya, jadi kata dasar ini dia boleh menerima imbuhan. Contohnya alat. Dia boleh menerima imbuhan akhiran, contohnya alatan. Ya, imbuhan akhiran dia an. Ataupun peralatan. Jadi alatan ini telah menerima imbuhan per dengan an. Imbuhan apitan namanya. Rosak. Ya. Kerosakan contohnya. Kata dasar dia ialah rosak. Kata asal dia lah kata dasar. Panjang. Memanjangkan. Contohnya, kata dasar dia panjang. Baik, kita tengok bawah tu. Kita mesti mengambil tindakan. Mari kita melihat kerosakan di sana. Kemudian, boleh kita laporkan perkara ini kepada Jawatan Kuasa Kebajikan Taman. Okay. Itu idea yang baik, Encik Kumar. Mari kita pergi. Okay. Baik. Di sini, dalam ayat ini, kalau kita perhatikan, kata dasar tersebut telah menerima imbuhan. Contohnya, kata dasar ambil, dia menerima imbuhan ma, dia jadi mengambil. Kita mesti mengambil tindakan. Kemudian, kata dasar lihat telah menerima imbuhan ma, dia jadi melihat. Mari kita melihat kerosakan di sana. Ya, kemudian kata dasar lapor telah menerima imbuhan kan, dia menjadi laporkan. Kemudian ya, boleh kita laporkan perkara ini kepada Jawatan Kuasa Kebajikan Taman. Okey, itu contoh kata dasar yang menerima imbuhan. Sebab tadi itu kata dasar ialah ya, bentuk kata yang boleh menerima imbuhan. Ya. Ataupun boleh mengalami pemajmukan ataupun penggandaan. Penggandaan ini maksudnya ya, digandakan lah. Contohnya alat ni kalau digandakan alat-alat. Okay. Kata dasar tu menjadi alat-alat. Baik. Cuba kita lihat pula situasi 2. Ya. Tadi mereka dah berbincang untuk melaporkan kerosakan yang berlaku di taman permainan tersebut kepada Jawatan Kuasa Kebajikan Taman. Jadi dalam situasi 2 ni, mereka pun tengoklah apakah kerosakan-kerosakan yang berlaku. Jadi sebelum itu kita lihat dulu apakah kerosakan-kerosakan dia dan apakah tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh Jawatan Kuasa Kebajikan Taman. Okey. Yang ini. Kalau dilihat di situ, tali buaian tersebut putus. Tali buaian tersebut putus. Dan tindakan dia perlu ganti. Perlu digantilah.
ganti tali buaian yang putus tadi. Oke. Kemudian papan gelonso ini telah pudar warna dia. Pudar ni maksud dia warna dia telah hilang lah. Bukan hilang ni, dia jadi tidak seperti asal warna dia, dah pudar. Oke, tindakan yang perlu diambil ialah menyapu cat. Menyapu cat ataupun kalau diberi imbuhan mengecat, ya, mengecat gelonso yang telah pudar warna dia. Papan gelonso. Ini kita namakan dia papan gelonso. Oke. Kemudian kita lihat sana ada gambar orang sedang memotong rumput. Jadi maksudnya di sini rumput di sana telah panjang. Rumput di sana telah panjang. Jadi di sini diberi kata dasar dia potong. Rumput tersebut perlulah dipotong. Kalau nak tambah imbuhan jadi memotong. Memotong. Kemudian kita lihat pula di sini papan jongkan-jongkit. Kalau kita lihat di sana ada ahli jawatan kuasa taman tersebut sedang mengetatkan skru. Mengetatkan skru papan jongkan-jongkit tersebut. Sebab itu dia longgar. Jadi kata dasar dia ketat. Skru yang ada di papan jongkang-jongkit, jongkang, JONGKANG kang, jongkang. Jongkit, JONG, jong, KIT, jongkit. Itu kata ganda, jongkang, jongkit. Jadi skru dia perlu diketatkan. Oke. Jadi di situ ada, dalam situasi 2 itu ada 1, 2, 3, 4. 4 kata dasar. Oke, ada 4 kata dasar. Jadi apa yang perlu kamu buat dalam buku tulis bahasa Melayu ialah membina ayat menggunakan kata dasar berdasarkan gambar. Ini dalam situasi 2 ni. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ayat yang perlu kamu bina dalam buku tulis bahasa Melayu. Oke. Contohnya ganti. Macam mana ayat dia? Sama ada kamu nak tambah imbuhan ataupun kekalkan kata dasar ni pun boleh. Kalau nak kekalkan kata dasar, tak perlu tambah imbuhan. Contohnya contohnya ini ya. Seorang ahli jawatan kuasa kebajikan taman telah memotong rumput yang panjang di taman permainan tersebut. Jadi kamu telah meletakkan imbuhan Jadi dia memotong. Ketat. Kalau kamu nak kekalkan, skru yang terdapat di papan jongkang-jongkit tersebut mestilah ketat supaya ianya tidak longgar.
Jadi kamu mengekalkan kata dasar ketat, tidak menambahkan imbuhan sama ada imbuhan awalan ataupun akhiran. Kemudian cat, oke, cat. Nah, buatlah ayat tentang cat ataupun mengecat, ya. Warna papan gelonso yang telah pudar itu perlu dicat, contohnya. Ataupun seorang ahli jawatan kuasa kebajikan taman telah mengecat papan gelonso yang telah pudar warnanya itu. Oke, murid. Jadi, digunakan kamu bina 4 ayat ini dalam buku tulis bahasa Melayu. Oke. Kemudian nanti kamu buat latihan dalam buku activity, ya, dalam buku activity bahasa Melayu jilid 1 muka surat 81 dan juga 82. Ya. Jadi untuk hari ini setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.